histeria adalah disebabkan kerasukan. Cuma kadang-kadang seorang yang diserang histeria itu berulang-ulang. Sudah sembuh, sehari dua dia akan kena serang balik. Ini tentulah ada sebab-sebabnya. Karena kalau jin dan syaitan itu masuk ke tubuh seseorang, jin itu memang jin yang duduk di sekitar kawasan di mana pesakit itu duduk, kawasan rumah atau di kawasan asrama kalau sekolah, sehingga sekolah-sekolah tahfiz pun selalu juga diganggu serangan histeria, menjadikan masyarakat kita pelik. Ma'ahad tahfiz, ramai orang baca Quran, kenapa masih diserang lagi histeria? Kenapa syaitan-syaitan tak takut? Malahan tuan-tuan, apa yang kajian yang telah didapati, yang telah dibuat, menyimpulkan serangan-serangan histeria ini tuan-tuan kebanyakannya terhadap pelajar-pelajar Islam di asrama-asrama penuh. Tapi timbullah anggapan, kenapa orang-orang yang bukan Islam jarang diserang oleh penyakit histeria? Sebenarnya tuan-tuan, yang bukan Islam pun selalu diserang penyakit histeria. Cuma tidak sampai pada maklumat orang ramai. Mereka pun ramai yang diserang penyakit ini. Jadi jangan salah anggap orang kafir tak diserang karena orang kafir memang berkawan dengan jin dan syaitan. Bukan begitu. Sebenarnya orang kafir, orang yang bukan Islam, lebih ramai lagi diserang oleh histeria. Cuma tidak sampai kepada maklumat itu, tidak sampai kepada kita. Jadi anggapan itu salah. Sebenarnya orang yang bukan Islam lagi mudah, orang Islam kurang sikit. Tapi tuan-tuan, ada satu rahsia kenapa jin dan syaitan ini suka menyerang orang-orang Islam. Kajian telah dibuat. Rupa-rupanya ada jenis jin yang memang suka apa? Suka minum darah. Jin dan syaitan yang suka minum darah ini dalam budaya kita dikenali dengan istilah hantu raya. Kalau dalam Quran, setengah ulama kita lah, ulama pada abad 18, 19. Hantu raya ini menepati dengan istilah yang Allah guna dalam Quran, iaitu ifrit. Jin berbagai jenis, yang rupa manusia itu berbagai-bagai. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang Islam, yang beriman, ada bertakwa, ada yang kafir, ada yang jahat, ada yang baik. Bukanlah semua jin itu jahat, ada jin yang baik. Jadi mengikut para ulama abad 18-19, ifrit adalah salah satu jin yang suka menghisap darah. Rupa-rupanya tuan-tuan, darah manusia ni berbeza rasa. Darah antara orang yang beriman dengan orang yang beriman berbeza. Kalau darah orang yang beriman dirasakan oleh jin yang minum darah itu manis, tapi darah orang yang bukan Islam tidak sedap. Tegasnya kalau diminum juga oleh mereka macam tak boleh minum, tak sedap. Memang ada kebenaran tuan-tuan. Darah orang yang beriman dengan darah orang yang tidak beriman, orang yang bukan Islam memang berbeza. Dan ini kita boleh dapati maklumat ini daripada jin-jin yang berada dalam tubuh seseorang manusia. Kita boleh dialog. Kalau tuan-tuan nak berdialog dengan jin yang dalam tubuh itu, kalau tuan-tuan ada kekuatan, senang saja. Pegang saja leher pesakit tadi, orang yang diserang oleh histeria. Pegang leher, di belakang leher itu kuat-kuat. Nanti dia akan, jin dalam itu akan bercakap. Kita boleh dialog. Dialog untuk mendapatkan berbagai maklumat. Ada maklumat yang diberi itu betul, ada yang tipu. Sebab itu hendaklah kita bijak menimbang betul ke tidak. Kan menerusi cara ini tuan-tuan, kadang-kadang kita dapat maklumat. Di situlah kita dapat maklumat kenapa apa itu jin dan syaitan ini suka mengganggu orang yang beriman. Kerana alasannya darah orang beriman ini manis. Sehingga pernah saya tanya, kalau darah binatang lembu, kambing itu
mereka tidak akan minum, ya, tidak akan minum darah itu, tapi darah manusia. Selain daripada itu, tuan-tuan, saya juga dapat maklumat. Rupanya orang yang bersahabat dengan hantu raya ni, hantu raya itu memang mahukan darah. Bila dia nak minum darah, mesti ada. Jadi caranya macam mana? Rupanya hantu raya yang jadi sahabat itu, dia tidak dapat membedakan. Biasanya orang yang bersahabat dengan jin yang mahukan darah, orang itu akan buatkan minuman sirap yang berwarna merah. Jadi sirap itulah yang diminum. Jadi maknanya jin itu tidak tahu membedakan ini sirap ke ini darah. Jadi maklumat ini kita boleh dapati. Dan maklumat ini memang betul. Saya pernah mengubat seorang student sejak siang sampailah ke malam jam 2, tidak sedar. Tapi bila kita pukul pelan-pelan, jin dalam itu tak tahan, hantu raya tak tahan. Dia ingin keluar. Kerana bila dipukul dia sakit, menanggung risiko, ya, berbagai risiko, boleh mati. Akhirnya jin sihir ini bercakap dengan saya, Ustaz, sampai pagi pun saya tak boleh keluar, kecuali Ustaz cukurkan budak ini. Sudah dicukur, sapukan kepala dengan air garam, air cuka yang dimasukkan dalamnya garam. Saya pada mulanya tidak percaya, tapi kerana dah makin larut malam, kita cubalah. Cukur kepada botak, kita sapu cuka dengan garam halus. Kena saja menyerit, ya. Jin dalam itu menyerit dan segera keluar. Betul tuan-tuan. Ini memang betul. Jadi bahan yang menakutkan jin dan syaitan dalam tubuh itu ialah garam yang makna yang masin, suatu yang masin dan yang masam. Bila disapukan ke tubuh, biasanya ya, jin di dalam itu rasa sakit, kadang-kadang menjerit, aduh panas, mati aku. Jadi bahan-bahan ini juga sangat penting, ya. Kerana kalau kita baca dalam sirah Nabi pun menggunakan, ya, garam dan cuka, sesuatu yang masin dan masam. Terutamanya apabila Nabi didatangi oleh seseorang yang kena gigitan, sengatan, ular ke, pada jengking ke, yang sangat bisa, direndam dalam air yang ditaruhkan garam, bisa itu akan keluar. Dan jin dan syaitan itu memang takut. Selain daripada air cuka, garam, mestilah kita masukkan sedikit air doa, air yang kita ruqyahkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya cepitan tadi tidak mampu mengeluarkan, tapi biasanya memang keluar. Kalau tidak boleh keluar juga, itu disebabkan ada sebab lain. Jin itu memang boleh keluar, tapi dia tak boleh keluar. Kerana jin yang berada dalam tubuh seorang itu, sekiranya disebabkan oleh sihir itu pula menggunakan simpulan sihir atau yang diistilahkan dalam Quran al-uqadu. Selagi al-uqadu itu tidak dibinasakan, maka jin di dalam itu susah nak keluar. Artinya kalau kita pukul, boleh mati di dalam badan manusia. Simpulan sihir itu mestilah dibuang. Kerana itu maka bila kita menolong seorang yang terasuk, dia tak keluar, kita mesti cari sebab. Antara sebab yang mesti kita cari ialah simpulan sihir al-uqadu.